Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pilih pembendaraan GBP WP 4.1 lapisan X. Pembekalan permohonan itu baru. Segala permohonan jabatan baru tidaklah bukan sesi perang dan wang Malaysia. Bangkan dengan menyatakan istigasi contoh keterangan baru supaya kita dapat penilaian tersebut untuk dipertimbangkan dan putuskan permohonan anda. Bagi pembekalan kita rasmi jawatan pada pegawai yang baru dinaikkan pangkat, jabatan hendaklah mengemukakan salinan surat makluman kenaikan pangkat pegawai lah. Ini bagi terasa jawatan asosiasi ke atas lah pada Seksyen Pengurusan Kenderaan Malaysia untuk pembekalan kereta. Permohonan kereta ganti. Ini bagi yang dah ada kereta lah. Permohonan untuk mendapatkan penggantian kereta rasmi jawatan ataupun kereta jabatan selepas tamat pajakan hendaklah dikemukakan kepada pegawai pengawal ataupun pegawai yang diberi kuasa oleh pegawai pengawal. Pengawal ni ialah KSU lah, kementerian masing-masing dan seterusnya dikemukakan terus kepada Spenco. Ini adalah dalam sistem e-kereta. Walau bagaimanapun, permohonan penggantian kereta rasmi jawatan bagi pegawai yang akan bersara dalam tempoh kurang daripada 12 bulan hendaklah terlebih dahulu dirujuk kepada Seksyen Pengurusan Kenderaan bahagian Pengurusan Aset Awam Pembelanjaan Malaysia untuk kelulusan. Ini bagi yang nak pencen lah. Setahun sebelum dia pencen tu, dia kena mukakan kepada kita sama ada kita akan offer dia kereta untuk OTP pembelian kereta tersebut yang cukup syarat-syaratnya yang tertentu lah. Penggantian kereta konsesi. Okey, penggantian kereta konsesi Spenco ni hanya boleh dibuat atas sebab-sebab berikutlah. Okey, pertama dia tempoh tamat pajakan. Okey, bagi kereta rasmi jawatan, tempoh tamat pajakan dia ialah 4 tahun lah. Manakala bagi kereta jabatan, usia dia 5 tahun baru kita tamatkan untuk penggantian baru. Dan dia akan berterusan lah. Kalau kita rasmi ni 4 tahun, every 4 tahun tukar baru. Kita jabatan every 5 tahun tukar baru. Jika tiada apa-apa halangan daripada pengeluaran kenderaan lah. Yang kedua dia, terlibat dalam kemalangan yang tidak ekonomi untuk dibaiki dan diisytiharkan lupus oleh Spenco dengan persetujuan pembendaraan lah. Di kereta-kereta yang mengalami kemalangan ni, tak kira lah kita rasmi jawatan ke, kita jabatan ke, kalau dia tidak ekonomi, Spenco boleh lupuskan atas persetujuan kita lah bagi Seksyen Pengurusan Kenderaan. Okey, yang ketiga dia kecurian, hilang lah senang cakap. Dan disahkan lupus oleh Spenco dengan persetujuan pembaraan juga. Okey, yang keempat dia penamatan pajakan awal oleh Spenco dengan persetujuan pembaraan. Semua aktiviti ni mestilah dipersetujui oleh pembendaraan lah di seksyen unit kita lah. Penambatan pajakan awal ni bagi kereta yang prestasi dia kurang baik, kurang memuaskan ataupun banyak masa downtime dia banyak sangat membazir, kerajaan tak boleh nak guna. So kereta-kereta macam ni kita lepaskan tukar kereta baru supaya tugas kerajaan ni, pemandu kerajaan ni atau kereta rasmi jawatan lancar, tidak mengganggu semua operasi kecil. Okey, pembekalan bagi penggantian kereta konsesi. Penggantian kereta konsesi boleh dibuat oleh Spenco dalam tempoh 6 bulan sebelum ataupun 3 bulan selepas tarikh tamat pajakan. Maksudnya perhubungan atau buat kenderaan di kementerian-kementerian masing-masing kena peka lah tentang ni. Sebab apa? Kereta yang akan tamat pajak 6 bulan sebelum tu dia kena buat pesanan tempahan dalam sistem e-kereta lah, sistem online Sebab apa? Tempoh untuk mendapatkan bekalan tu pun memerlukan masa untuk booking, masa untuk tempahan daripada pengeluar, production keluar, daftar, register dan sebagainya proses lah sehingga dapat penggantian baru. Sebab tu kita minta dia 6 bulan lebih awal
Ataupun kalau dia tak ingat terlupa pun kau boleh janganlah sampai terlebih 3 bulan selepas tamat pajakan. Sebab apa? Kita kerajaan akan menanggung kerugian lah dari segi maintenance dia. Mungkin dari segi pajakan dia sama aja selama 5 tahun atau 4 tahun tu sama. Tapi maintenance dia setiap kali usia dia makin meningkat, maintenance dia lagi tinggi bayaran dia. So kita nak elakkan benda ni berlaku untuk perkhidmatan kerajaan lah. Okey, baik. Okay, penerimaan kereta baru. Penerimaan dan pemulangan lah. Okey, pegawai kenderaan ataupun pengguna hendaklah memastikan kereta baru yang diterima daripada Semenko diperiksa dengan teliti. Jangan dia bagi menambil sapu je. Periksa dulu, kena teliti. Supaya kereta berada dalam keadaan sempurna dan memenuhi spesifikasi yang diluluskan. Maksud spesifikasi ni yang kenderaan luluskan lah. Nanti kalau tuan-tuan tak cemak, tak check checklist, tak ada buat pengesahan antara pengguna dengan Semenko, apa-apa yang tak cukup tu adalah di bawah tanggungjawab tuan-tuan lah dan puan-puan yang mengguna lah. Contohnya bekalan-bekalan yang perlu ada, tool-tool yang perlu ada dekat kereta tu, itu kena pastikan ianya ada lah. Baik. Ketua Jabatan hendaklah memastikan kereta yang tamat pajak dipulangkan kepada Semenko seperti berikut. Ini yang tamat pajak lah. Pertama dia apa? Okay, pada tarikh pembekalan kereta baru jika ada penggantian. Maksudnya bila ada penggantiannya, okey, tamatkan terus. Potong terus bayar sewaan dia dengan maintenance dia dan continue dengan kenderaan yang baru. Ataupun pada tarikh tamat pajakan jika tidak memerlukan penggantian. Maksudnya tak ada penggantiannya, habis tamat pajak je, kereta tu pun hantar balik Semenko, potong balik bayaran pajakan dan maintenance. So, pakai kereta jabatan tiada lah. Itu maksud tiada penggantian. Okey, kereta rasmi jawatan hendaklah dipulangkan kepada Semenko apabila ini kereta rasmi lah. Kereta-kereta jusah ke atas ni. Pertama, pegawai bersara. Pencen kena pulang lah. Jangan simpan kat office je. Lepas tu, maksudnya meninggalkan perkhidmatan ataupun hilang kelayakan. Hilang kelayakan, turun pangkat. Kena tetap turun pangkat daripada UCLC, kena ke 54. Hilang kelayakan, pulang balik kita kat Semenko. Kena bersara ataupun meninggalkan perkhidmatan. Kena berhenti buang kerja dan sebagainya. So, kena pulang balik lah kereta tu. Okay, yang kedua, pegawai bertukar ke kerajaan negeri, Badan Kanun atau pihak berkuasa tempatan. Ini pun kena pulang lah. Sebab apa? Dia bukan di bawah kerajaan persekutuan. Kerajaan persekutuan dia bagi. Bila dia pindah ke kerajaan negeri kena bekalkan sendiri peruntukan dia. Ataupun Badan Kanun, lembaga pengarah dia kena sediakan sendirilah. Dan juga pihak berkuasa tempatan. Okey, yang ketiga dia, arahan pemendaharan untuk tujuan pembelian kereta rasmi jawatan ketika bersara oleh pegawai lain yang layak ataupun sebab-sebab lain. Ini arahan kita lah. Maksudnya kita tengok kereta yang diguna tu dah 37 bulan. Itu salah satu syarat lah untuk OTP. Lepas tu mileage pun rendah. Lepas tu ada orang nak beli kereta tu. So kita akan ambil kereta tu, kita ganti kereta lain. Biasanya akan ganti kereta baru lah. So kereta yang kita ambil tu kita akan bagi pada pegawai yang nak bersara tadi untuk dia beli. Dengan syarat-syarat yang tertentu lah. Baik. Kereta hendaklah dipulangkan dalam keadaan yang baik bersama aksesoris yang lengkap kepada Semenko. Di mana yang tuan-tuan ambil masa penerimaan, masa pemulangan pun sama. Kalau tool semua ada pun toolnya kena ada lengkap lah. Maksudnya benda-benda yang ada tu kena ada balik. Kalau tak ada kena gantilah dan sebagainya lah. Okay, sekiranya pengguna di perenggan 2.2.21 dan 3 tidak memulangkan kereta rasmi jawatan, pengguna ni apa yang dikenakan kalau dia tak pulang kereta ni. Yang pertamanya, dikendaki menanggung kos bayaran pajakan sepanjang tempoh yang tidak dipulangkan ke pihak kerajaan. Ni kena ingat ni, ramai yang leka ni. Kan kenakan secas. Kalau kita tu dah kena pulang, kita minta suruh pulang, pulanglah. Kalau tak pulang, kita kenakan cas bayaran sewa dan maintenance Semenko tu pada orang yang melakukan kesalahan ni. Dan dipertanggungjawabkan ke atas semua kos dan liability sekiranya berlaku kehilangan, kerosakan, kemalangan ke atas kereta rasmi jawatan tersebut. Ini dah banyak kes dah, malas nak cerita lah. Dah tahu dah habis, dah nak pulang, nak guna kat pejabat. Lepas tu berlaku kemalangan, hilang, rosak dan sebagainya. Semua kos tu kena tanggung lah oleh jabatan berkenaan. Kalau pengguna tu dah bersara dan sebagainya. Ataupun pengenaan tu kursus luar kawasan lebihi daripada 6 bulan. Jadi kalau tak pulang Semenko, apa berlaku, kementerian dan jabatan yang bertanggungjawab lah akan dikena secas.
Penyelenggaraan. Okey, penyelenggaraan dan baik pulih kereta konsesi dikendalikan sepenuhnya oleh Spenco. Jangan risau pasal penyelenggaraan ni ya. Semua dalam satu. Dari segi servis sampai segala-galanya lah. So kalau guna kereta konsesi ni faham-faham lah. Ikut time, jadual servis, schedule semua kena ikut. Masa lah, jangan terlepas. Hantar je sana, insyaAllah dia akan buat. Kalau dia tak buat, laporkan kepada SPK. Seksyen kita lah, kita akan ambil tindakan yang sewajarnya. Okey. Pegawai kenderaan ataupun pengguna perlu memastikan semua kereta konsesi diselenggara mengikut jadual seperti yang ditetapkan oleh pengeluar dalam buku panduan servis. Ini yang selalu orang lepa, Alpa ke apa saya pun tak tahulah. Spenco dah bagi remind, dah telefon, bagi WhatsApp, hubungi sana, hantar surat, semuanya kadang juga tak perasan. Di mana sangkutnya tak tahulah. Tapi kena ingatlah, jika anda-anda semua terlejak daripada servis jadual pengeluar yang disuruhkan tu, so anything happen, accident, kemalangan, kerosakan ke apa, tak akan ditanggung oleh jaminan pengeluar. Dengan itu, pengguna atau penjabatan lah tanggung semua kos-kos yang di atas kesilapan tadi, iaitu tidak mengikut jadual servis. Okey, baik. Kita konsesi hendaklah dihantar ke pusat servis Spenco sahaja untuk kerja pembaikan dan penyelenggaraan. Jangan nak gata-gata hantar kat tempat lain. Kereta tu memang kereta Proton, kereta Toyota, kereta Volvo dan sebagainya. Tapi kena hantar dekat panel Spenco sahaja yang diiktiraf. Okey. Nyata pembaikan hanya boleh ditangani oleh pemandu atau pengguna setelah berpuas hati dengan kerja yang telah dilaksanakan. Sebab tu kita nasihatkan pengguna-pengguna ni, lepas hantar surveillance, lepas hantar baik pulih tu, ceklah invoice yang dia bagi tu, minta salinan dia, masukkan dalam fail kenderaan supaya audit check nanti ada bukti, ataupun untuk pastikan senarai yang dinyatakan di baik pulih dan diganti tu ada benar dibuat, bukannya hanya atas kertas tapi tidak dilaksanakan. Itu yang penting. Baik. Penyelenggaraan untuk menjimatkan masa atau tempahan awal bagi kereta penjaraan hendaklah dibuat. Sekarang ada sistem mudah lah, pakai app pun boleh dah. Semua orang ada telefon, buka app tu buatlah tempahan awal. Jadi senang, taklah tunggu lama-lama. Kalau walk in tu kecuali emergency dan sebagainya lah. Tak payah meletup ke apa, bocor ke, boleh lah. Emergency datang terus. Okey, ini untuk memudahkan lagi-lagi dalam waktu masa seperti sekarang ni kan. Okey. Pemandu dan pengguna hendaklah memastikan semua barangan peribadi jabatan dikeluarkan semasa menghantar kereta konsesi ke pusat servis. So apa-apa semua yang barang yang ada dalam kereta tu bukan tanggungjawab Spenco, adalah tanggungjawab anda sendiri. So ada hilang ke apa, tanggunglah sendiri. Kerajaan dan Spenco tidak bertanggungjawab ke atas kehilangan barang peribadi ataupun jabatan tersebut. Itu tanggungjawab pegawai kenderaan lah sebelum menyerahkan kereta itu. Jenis dan tempoh penyelenggaraan. Okay. Penyelenggaraan berjadual ataupun pembaikan kecil. Spenco akan membuat penyelenggaraan berjadual, penyelenggaraan pencegahan dan pembaikan kecil mengikut keperluan untuk memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik dan selamat. Ini dah tanggungjawab dia. Mesti dibuat. Okey. Jabatan atau pengguna dikendaki menghantar kereta konsesi untuk penyelenggaraan berjadual seperti yang ditetapkan. Kerja penyelenggaraan berjadual akan mengambil masa tidak lebih daripada 2 hari. Jadi kalau kereta-kereta nak servis ke nak buat baik pulih yang kecil-kecil tu, pastikan dia tak lebih 2 hari. Kalau 1 hari siap, baguslah. Kalau setengah jam siap ke setengah hari siap, dah okey lah. Kalau lebih daripada 2 hari, so ada syarat-syarat yang lain lah yang kita letakkan dalam tu, utamanya bagi kereta rasmi jawatan lah. Jenis dan tempoh penyelenggaraan baik pulih ataupun overhaul. Ni kerja-kerja yang heavy sikit lah. Kerja-kerja yang overhaul. Spenco akan membaik pulih kereta konsesi yang prestasinya tidak memuaskan. Ataupun kerja baik pulih hendaklah mengambil masa tidak lebih daripada 20 hari bekerja. Kerja-kerja baik pulih meliputi macam-macam lah. Minor ke, major ke, engine overhaul ke, transmission overhaul ke, suspension system overhaul ke, ataupun braking system overhaul dan macam-macam lagi lah. So kerja-kerja yang berat-berat ni kita bagi dia tempoh 20 hari untuk bekerja. Kalau dia tak boleh achieve 20 hari kita minta dia ganti kereta, ganti SPC bagi kereta rasmi jawatan lah. Okey, bagi kereta
jabatan tak adalah SPC, kita ganti tak ada. Tapi apa yang kita buat, kita potong sewaan by hari bekerja lah, supaya kita tak menanggung kerugian yang banyak lah. Kadang-kadang ni dia buat 20 hari, dia hantar pulang balik 2 hari, lepas tu dia ambil balik. Sebenarnya kerja tu tak siap, dia nak elakkan kena denda, kena bayar potongan tu, dia pulangkan balik, dia ambil balik. Ini kes-kes ada juga berlaku, benda yang tak elok lah. Pembaikan kerosakan yang disebabkan oleh kemalangan. Okey. Jika berlaku kemalangan, jabatan dan pengguna hendaklah menghubungi SPENCO. Ini berita konstitusi lah. Accident, kemalangan ke apa semua, breakdown ke apa, pecah tayar ke, meletup ke, kereta bercakap ke, ada ke? Semua hubungi SPENCO. Talian tu memang sudah ada lah dekat kereta tu, sama ada dekat stiker, kat keychain, kat kunci, kat mana-mana. Anda kena hafal lah. Kalau macam saya memang anda hafal lah. 1800 88 6999. Pada hari berurusan itu untuk talian hotspot lah. Okey. Pembaikan kerosakan ini akan mengambil masa tidak lebih daripada 30 hari. 30 hari lah. Lebih 3 hari, kita minta dia pulangkan balik sewaan dia by hari lah, hari bekerja. So kadang kemalangan ni biasanya isu spare part lah. Sekarang ni spare part masih susah nak dapat. Itu yang jadi kitanya lama tersadai, berbulan-bulan kadang. Itu yang kita tak suka. Okey, baik. Okay, sekiranya tempoh penyelenggaraan di perenggan 3.6.1 yang di atas tadi kita ceritalah. Apa dia 3.6.1 tu, iaitu penyelenggaraan berjadual atau pembaikan kecil. Okey, 3.62 ialah pembaik pulih ataupun overhaul, dan 3.6.3 ni kemalangan. Ni semua ada dalam pengiring lah, tuan-tuan boleh tengok. Okey, tidak dipatuhi, SPENCO akan menyediakan kereta ganti dari model dan jenis yang sama. Ini bagi rasmi jawatan lah. Jika SPENCO tidak dapat menyediakan kereta ganti, maka Kementerian Jabatan bolehlah menyewa kereta lain daripada syarikat sewa ataupun pandu dari model dan jenis yang sama dengan segera. Kalau kos penyewaan akan ditanggung oleh SPENCO. So ini sebenarnya ada dalam kontrak perjanjian lah. Tapi apa yang kita lihat sekarang, tak adanya SPENCO nak bagi kereta yang kita sewa sendiri. Rata-rata yang kita rasmi jawatan ni dia dah bagi dah kereta. Memang ada lah, dia standby 50 biji, dia akan ganti, dia akan bagi. Walau macam mana pun dia akan bagi kita rasmi jawatan lah. Okey, baik. Jika SPENCO gagal mematuhi perkara seperti di perenggan 3.7 tadi, iaitu kita ganti, Kementerian atau Jabatan hendaklah melaporkan kepada Stesen Perasaan Kendaraan Bahagian Masyarakat Awam Malaysia untuk diambil tindakan selanjutnya lah. Rata-rata buat masa ni adalah 2-3 perkara yang terjadi seperti ini, dan yang akan maklum kepada kita, bagi kereta rasmi jawatan memang dia kena mengikut perjanjian yang disetujui. Tapi bagi kereta rasmi, kereta jabatan, kita tak boleh nak bantulah. Memang jabatan kena sediakan kereta jabatan sendirilah. Sebab apa? Tiada dalam perjanjian untuk kita ganti. Baik. Kereta tunggu sedia. Okey, kereta tunggu sedia akan dibekalkan oleh SPENCO hanya untuk kereta rasmi jawatan sahaja. Seperti mana saya katakan tadi, spesifikal. Okey. Sekiranya kenderaan yang masuk ke pusat servis untuk kerja pembaikan melebihi 24 jam, maksudnya 24 jam ni 1 hari 1 malam lah, tertakluk kepada adanya kereta tunggu sedia. Dia pun kat situ ada juga, sebab kereta dia tak banyak, 50 biji, sedangkan kertanya fleet dekat berapa, 13,000 lebih, dekat 14,000 banyak dia. Itu masuk kereta jabatan lah. Kalau kereta rasmi sebenarnya tak banyak pun. Okey, kereta tunggu sedia akan disediakan dalam tempoh 8 jam untuk kawasan Lembah Kelang. So kereta-kereta dan Lembah Kelang ni dah masa 8 jam tu dia kena sediakan. Dia kena hantar ke apa sebagainya, kena ambil ke apa kan. Okey, bagi luar dari kawasan Lembah Kelang, masanya ialah 48 jam. Okey, cara mana nak hantar tu atas studi bicara atau bijaksana dia lah nak ngurus. Yang penting dapat kereta ganti tu. Baik. Jabatan ataupun pengguna adalah dipertanggungjawab untuk memulangkan kereta tunggu sedia, ni kereta SPC lah, dalam tempoh 8 jam selepas notis pengambilan kereta rasmi jawatan diterima daripada SPENCO. So kereta tunggu sedia ni sebenarnya kita tak payah sewa pajakan dan juga maintenance. Yang ni kereta dia sendiri, SPENCO punya. Kitanya yang kita pajak je yang kita bayar. So kalau kereta tu dah siap, dia dah nak pulangkan, tuan-tuan kena pulangkan lah kereta tu. Jangan rasa kereta SPC tu lagi sedap, lagi bagus, dah tak nak pulang. Nanti jadi isu pula. Baik. Jika SPENCO gagal mematuhi perkara seperti di perenggan 4.1, iaitu pembaikan
lebih daripada 24 jam. Dan 4.2, bekalan kereta tunggu sedia 8 jam dalam Lembah Kelang dan 48 jam luar Lembah Kelang. Kementerian dan jabatan hendaklah melaporkan kepada CSN kita lah untuk kita ambil tindakan sewajarnya. Okey, baik. Kemalangan dan kehilangan. Okey, apabila berlaku kemalangan ataupun kehilangan, laporan hendaklah dibuat kepada SPENKO. Lepas tu balai polis. Lepas tu ketua jabatan. Okey, laporan kepada SPENKO hendaklah dibuat dengan serta-merta. Sebab apa? Kereta tu kita SPENKO. Dia akan ambil tindakan selanjutnya lah. Sebab tu kita kena hubungi mereka dahulu. Manakala laporan polis hendaklah dibuat dalam masa 24 jam lah, setara satu malam. Kemalangan ataupun hilangan di balai polis yang berdekatan. Okey, kereta konsesi hendaklah dihantar ke pusat servis SPENKO sahaja untuk kerja baik pulih ataupun panel-panel yang dilantik lah ataupun authorized dealer untuk SPENKO lah. Biasanya dia ada signboard dekat mana-mana bengkel yang telah diiktiraf. Kalau tak jumpa boleh cari dekat laman web SPENKO. So dia akan beritahu lah. Ataupun telefon hotline. So dia akan guide lah tuan di mana yang tuan-tuan paling hampir untuk hantar kenderaan tersebut. Okey. Rekod penggunaan kereta rasmi jawatan dan penempatan kereta jabatan. Pegawai yang diperuntukkan kereta rasmi jawatan boleh membawa kereta yang diperuntukkan kepadanya ke mana-mana tempat beliau ditukarkan, kecuali maksudnya kalau ditukar jabatan, tukar kawasan ke apa, dia boleh bawa kereta tu, just buat pertukaran PTJ je. Tetapi pertukaran daripada Semenanjung Malaysia ke Sabah, ni tak boleh lah. Dia kena tinggal lah. Dia kena pergi Sabah, nanti kat Sabah ada kereta lain disediakan. Ataupun dia ke Sarawak. Daripada Sabah daripada Malaysia ke Sarawak pun sama. Ataupun ke wilayah Persekutuan Labuan dan juga sebaliknya lah. Sebab yang ni kena melalui rentas laut dan sebagainya lah. Wilayah yang berlainan. Jadi kalau kena pindah ke tempat tu tak apa. Pulang balik kat SPENKO, nanti tuan-tuan dah lapor diri kat tempat baru. So adalah di kawasan yang baru tu menyediakan kereta SPENKO yang sudah ada di sana. Dah tersedia lah. Okey, baik. Pertukaran antara Sabah, Sarawak dan wilayah Labuan dan sebaliknya. Dia pun samalah. Tadi kita daripada Semenanjung ke sana, sekarang daripada sana ke sini pun sama juga. Tak boleh bawa balik, kena tinggal sana. Okey. Sayang macam mana pun kena tinggal. Sebab kereta tu kereta kerajaan. Ini kadang orang ni pelik juga kan. Okey. Berikutnya, pertukaran atau pinjaman ke Kementerian Negeri, Badan Kanun dan pihak berkuasa tempatan. Ini samalah. Bila keluar je daripada kerajaan persekutuan, kereta tu hendaklah dipulang balik ke SPENKO. Sebab apa? Di tempat-tempat tu sudah disediakan dengan kereta rasmi di jabatan berkenaan lah. Kalau negeri-negeri lah. Kalau berkanun-berkanun. Kalau tempatan-tempatan lah. Okey. Baik. Apabila pegawai dinaikkan pangkat atau layak diperuntukkan dengan model lain. Ini contoh lah. Dia daripada JUSA B nak naik JUSA A. So dia kena tukar model lah. Daripada Perdana 2.0 jadi Perdana 2.4. Jadi kena pulang lah. Kementerian dan jabatan hendaklah memaklumkan kepada Seksen Pengurusan Kenderaan, Bahagian Pengurusan Aset Awam Pemendaraan Malaysia dengan salinan kepada SPENKO dalam tempoh 1 minggu dari tarikh pertukaran pegawai yang membabitkan ni dia pemindahan kereta rasmi jawatan dari satu kementerian atau jabatan ke kementerian atau jabatan yang lain. Tukaran pusat tanggungjawab lah, kita panggil PTJ. Okey, tempoh dia seminggu. Baik. Ataupun pertukaran penggunaan kereta rasmi jawatan daripada kereta lain kepada kereta yang lebih tinggi lah adanya tu. Baik. Rekod penggunaan kereta rasmi jawatan perlu dikemaskini oleh kementerian atau jabatan asal apabila terdapatnya perubahan pusat tanggungjawab dan pertukaran pengguna. Ini pegawai kenderaan atau pegawai perhubungan lah. Dia kena pastikan lah benda ni, rekod-rekod ni kena kemaskini lah. Jangan tergantung je. Okey, kementerian dan jabatan hendaklah memaklumkan kepada Seksen Pengurusan Kenderaan, Bahagian Pengurusan Aset Awam Pemendaraan Malaysia dengan salinan kepada SPENKO dalam tempoh 1 minggu dari tarikh pertukaran pusat tanggungjawab atau lokasi kenderaan jabatan. Apa tujuannya? Supaya senang nak monitor. Taklah nanti hilang tiba-tiba gaib kereta tu dekat Johor. Tak pulang-pulang kat Johor je kan. Tengok tibanya kereta tu dah kat Negeri Sembilan pula kan. So dia punya lokasi tu dah kena update lah. Kena masuk ni pegawai tempat kerja dan juga kereta tersebut. Insurans.
Okey. Kereta rasmi dilindungi oleh polisi insurans kenderaan komprehensif lah yang merangkumi pertama, keseluruhan kenderaan daripada aspek kerosakan, kecurian dan kebakaran, termasuklah yang berpunca daripada bencana ataupun rusuhan. Okey, ni pakej ni dah masukkanlah. Okey, yang keduanya liability pihak ketiga seperti kerosakan harta, kematian ataupun kecederaan orang lain lah. Yang pihak ketiga ni. So dia akan cover sekali lah. Pemandu di dalam negara Malaysia, Singapura, Brunei, Darussalam. So 3 ni cover lah. Thailand tak tahu cover. Dia kena ambil insurans lain. Okey, antara keadaan yang tidak dilindungi ialah pemandu memandu tanpa lesen memandu yang sah. Maksud lesen yang sah ni, lesen tu kena hidup lah. Kalau dah mati tu, kena renew lah. Ataupun lesen pasukan dan sebagainya. Kena ada lah. Okey, baik. Itu kecederaan diri yang disengajakan ataupun membunuh diri ataupun cuba membunuh diri. Sekarang manusia ni memang pelik. Sanggup nak cederakan diri sendiri, sanggup bunuh diri sendiri. Pelik. Benda-benda ni tak dilindungi lah. Mungkin ada masalah mental kot. Okey, yang ketiga dia, memandu dalam keadaan mabuk yang disebabkan oleh dadah ataupun di bawah pengaruh alkohol. Ini mana-mana undang-undang pun samalah. Kalau mabuk, kena dadah, alkohol. Benda-benda ni memang tak, insurans tak cover lah. Tangguhlah sendiri. Okey. Memandu di luar negara, Malaysia kecuali Singapura dan Brunei Darussalam. Maksudnya Singapura dengan Brunei ni jangan kau, jangan risau Baik. Pemandu atau pegawai pengguna perlu memastikan bahawa semua peraturan dipatuhi bagi mengelakkan polisi insurans menjadi tidak sah. Pemandu dan pegawai pengguna ni bolehlah dipertanggungjawabkan ke atas sebarang kos yang timbul jika menyebabkan polisi insurans tidak menjadi tidak sah. Ini seperti mana saya dah kata tadi lah sebelum dia. Benda-benda perkara tadi tu kalau berlaku memang insurans tak akan cover. So kena ingatlah tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Kereta kongsi tidak dibenarkan keluar dari Malaysia kecuali atas urusan rasmi. Memanglah kereta rasmi, semuanya kena rasmi lah. Kecuali kereta rasmi jawatannya. Okey. Sekiranya kereta konsesi hendak dibawa keluar dari Malaysia atau urusan rasmi, ia hendaklah mendapat kelulusan ketua jawatan yang pertama. Pemohon perlindungan insurans tambahan. Ini kalau maksudnya bukan negara-negara yang dinyatakan tadi, kena ada insurans tambahan lah. Perlu dikemukakan pada SPENCO bagi negara selain daripada Singapura dan Brunei dengan kos ditanggung oleh jabatan. Soal rasmi so kosnya jabatan akan tanggung lah. Tapi kena maklum dengan SPENCO. Tanpa perlindungan insurans tambahan ini, sekiranya terjadi kemalangan dan sebagainya, segala kos tuntutan akan ditanggung oleh jabatan ataupun pengguna. Dia akan kenakan balik lah. Kalau tak ikut peraturan tu. Tanggungjawab kementerian dan jabatan adalah menjadi tanggungjawab kementerian dan jabatan untuk apa dia? Menyimpan dan memaskini semua maklumat kereta konsesi di kementerian dan jabatan. Semua maklumat ni kena maskini lah, kena simpan lah dalam fail. Baik. Menentukan bilangan kereta jabatan baru yang diperlukan dan membuat permohonan kepada Stesen Perusahaan Kenderaan bahagian pengurusan aset awam Pemeliharaan Malaysia dengan justifikasi yang lengkap. Okey, membuat permohonan penggantian kereta kepada SPENCO selewat-lewatnya 6 bulan sebelum tamat pajakan. Kecuali penggantian kereta rasmi jawatan bagi maksud di perenggan 1.2 di atas, yang ni OTP lah. Okey, menyediakan peruntukan yang mencukupi bagi pembayaran kos pajakan kereta konsesi. So, kalau nak mohon kena cukup lah bajet. Bajet sewa sebulan kali dengan 12 kali dengan 5 tahun kalau jabatan. Kalau kereta rasmi 4 tahun. Cukup tak bajet nak bayar tu. So, kalau cukup dah diluluskan, senanglah hantar kat unit section kita. So, selesailah untuk dipertimbangkan. Okey, membuat semakkan kata invoice yang diterima daripada SPENCO dan membuat bayaran kos pajakan kereta kongsi mengikut kadar dan tempoh yang ditetapkan. So checklah invoice tu. Tuan-tuan nak send OD tu baru terima kereta baru, tengok sewaan dia semua dah tercatat dah situ daripada bulan pertama sampailah bulan ke 60 bagi 5 tahun lah. Kalau kita rasmi jawatan daripada bulan pertama sampailah bulan yang ke 48. Okey, pastikan kereta rasmi dihantar untuk penyelenggaraan mengikut jadual ini dah mestilah, jangan dilanggar.
Okey, memaklumkan kepada sistem perusahaan kenderaan bagi perusahaan awam kenderaan SPENCO berhubung pertukaran pusat tanggungjawab dan pertukaran pengguna. PTJ ni kalau tukar kena maklumkan awal, ada tempoh dia dalam seminggu. Baik. Memastikan masalah berkaitan dengan pembaikan dan penyelenggaraan dirujuk pada SPENCO. So di kata SPENCO, apa-apa rujuk SPENCO, tak susah. Melaporkan secara bertulis kepada sistem perusahaan kenderaan dan perusahaan awam kenderaan Malaysia sekiranya kementerian atau jabatan tidak berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan oleh SPENCO. Tak puas hati dengan SPENCO, tak puas hati dengan pusat servis yang dilantik atau ras dealer SPENCO, hantar surat dekat SPK. Kita akan ambil tindakan selanjutnya. Baik. Makluman lanjut berkaitan tu bolehlah subscribe. Kalau nak tahu pulak bolehlah tengok dekat YouTube channel Amirul Mastrun. Tekan like dan share kepada kawan-kawan yang lain. Sekian, terima kasih.